2. 2 tambah 1 per 2. 2 darab 3 bahagi 2. 3. 3 darab 2, 6 bahagi 2, 3 kan. So, untuk n equal to 2, left hand side equal to right hand side juga. Untuk n equal to 2 ni, sebab apa awak tak masukkan direct ke dalam n ni? Sebab maksud n kat sini adalah, contoh bila awak masukkan n1 kan, awak akan dapat this value, term yang pertama. Bila n equal to 2, awak akan dapat yang ni, dapat 2 sahaja. Sedangkan bila n equal to 2, maksudnya kalau wakilkan dekat sini, kan kalau masukkan 2 ke dalam Pn, maksud dia Pn tu 2 lah, P2 equal to 1 tambah 2, maksud dia. P tu bila masukkan n equal to 2, maksud dia hasil tambah sehingga sebutan kedua, which is 1 plus 2. Sebab tu kita kena guna 1 tambah dengan 2 ni. Kalau just masukkan 2 kat sini, awak hanya akan dapat sebutan yang kedua sahaja. Maksud salah lah. So sampai sini, siapa ada soalan? Sebab saya rasa ramai yang tak faham lah kot untuk basic step ni. Ada soalan setakat ni sebelum kita proceed ke induktif? Tadi rasanya bila dengan tutorial group, tadi group apa? Group A kan? Group A. Jadi group apa? Group A kan? So masa dengan group A tu ada jugalah yang confuse dekat sini bila n equal to 2, mungkin first time nampak lah. So biasa awak guna n equal to 1. So bila n tu different, awak dah jadi confused. Okay, ada soalan setakat ni? Apa tadi? Siapa nak tanya tadi? Doktor. So kalau n equal to 3, macam biasalah 1 tambah 2, 1 tambah 3. 1 tambah 2 tambah 3. 1 tambah 2 tambah 3. Okay. So bila n equal to 3 kan, maksudnya P3 lah, betul tak? Bila masuk dalam ni, dia akan jadi P3. So maksud P3 tu adalah hasil tambah 3 sebutan pertama, which is 1 tambah 2 tambah 3. So dapat 67. So kalau ni left hand side. 6. Right. Doktor 6. 3 tambah 2, 5. Oh, 6. Okay, right hand side. Masukkan 3. 3 tambah 1 per 2. 3, 4 darab 3, 12 bahagi 2. 6 kan? Ya. Betul tak? So left hand side pun sama dengan right hand side. Itu beza dia. Cuma kat sini mungkin awak nampak dia tak confused sebab n dia start dengan 1. Kan? Kalau n dia ni adalah, domain dia adalah natural number. So dia akan start dengan 0. 1 dan so on lah. So mungkin kat sini sebutan dia, nama dia sebutan yang pertama tapi when n equal to 0. Kan? Alamak, sekejap. Ya. Saya. Okay. So yang tu kita akan tengok kalau kita jumpa example lah. Okay, so kalau n equal to 0, contohnya bila melibatkan domain tu natural number, walaupun katakan n1 kan. N1 maksudnya dia bukanlah yang pertama ni saja, tapi dia tambah dengan yang ni sekali. Tapi yang tu saya tak boleh sentuh lagi, saya takut confuse. So kat sini kita just focus when dia start dengan 1 lah. For this case, positive integer. So that tak confuse. Okay, soalan lain untuk basic step?
So basic step ni cukup untuk awak pilih mana-mana value lah. N1 ke, N2 ke, N4 ke and so on. Okay, ada soalan? Tak ada? Semua boleh faham? Tak ada. Boleh. Okay, so saya assume semua faham untuk basic step. Okay, kemudian bila basic step kita satisfy, left hand side equal to right hand side, barulah kita boleh proceed kepada inductive step. Okay, so bila masuk kepada inductive step, okay, tadi kita bagi nama sebagai PN. PN tu yang asal lah. Kan awak ada PN equal to 1 tambah 2 tambah until N. Okay. Yes, 2. Ke bawah 2. Okay, so untuk induktif, kita akan guna huruf selain daripada apa yang awak dah guna. So tadi awak dah guna N, sekarang ni kita akan guna apa-apa je lah variable. Let's say saya nak guna K. So untuk semua N ni, awak ganti balik dengan K. So PK equal to 1 tambah 2 tambah so N kat sini jadi K equal to K plus 1 per 2. Semua N ni awak ganti dengan K. Okay. Kemudian yang kedua, selepas je K, kita akan assume satu lagi P term selepas K, which is K plus 1. Sebutan sehingga K plus 1. So maksudnya kat sini, yang ni proceed je salin 1 tambah 2 tambah K ni digantikan dengan K plus 1. Semua K tambah 1. So K ni dia akan jadi K plus 1. Kat sini dia akan jadi K plus 1 lah. So dia akan jadi K plus 2 per 2. So dua step ni adalah penting lah. Ada PK, ada PK plus 1. Okay, kalau tengok balik definition dia, sebab bila kita assume, sekarang ni kita nak prove. So bila kita dapat buktikan PK ni betul, dalam masa yang sama, PK plus 1 ni juga akan jadi betul. So PK tu betul sebab kita just substitute K kan, and then dia sama macam yang kat atas ni. Directly sama je lah. Tapi adakah bila kita tambah 1, kita dapat macam ni? Contoh, katakan awak kata 2, ni contoh 2 tambah 1, 2 tambah 3 lah. 2 tambah 3 awak kata dia jadi 5. Tapi kalau saya tambah 2 ni, saya tambah 1 kepada 2. So kat sini dia akan jadi 2 tambah 1 tambah 3. Adakah dekat sini dia jadi directly 5 tambah 1? Kan? So adakah kita boleh directly tambah macam tu? Sebab tu kat sini yang ni kita assume true. So adakah bila kita tambah 1, automatically dia akan sama dengan belah kanan? Itu yang kita nak prove. Kalau yang ni kita kata yang belah sini sama dengan sini. Tapi adakah bila kita tambah 1, dia boleh jadi directly macam tu? So itu yang kita nak prove lah. Okay, so untuk start proving, awak salin balik ke semua daripada PK plus 1 ni. Awak salin ke semua 1 sampailah K tambah 1 ni. So kita akan start from left hand side. Belah kiri ni left hand side lah. Kita akan buktikan dapat right hand side ni. So from left hand side,
1 tambah 2 tambah sehinggalah K plus 1. Yang belah kanan jangan tulis sebab itu yang kita nak prove. Daripada belah kiri kita dapat belah kanan. Okay, so start daripada sini. Okay, sebelum term K tambah 1 sebenarnya kita ada term K. Kan maksudnya sebelum 2 ada 1, sebelum 3 awak ada 2. So kalau sebelum K tambah 1 awak ada K lah sebenarnya. Okay, cuma kita tak tulis tadi sebab dia dot diwakilkan dalam tu. Okay, so daripada 1 sehinggalah K ni sebenarnya dia adalah PK. Ni kan dia sama kan? 1 tambah 2 sehinggalah K ni. Dia adalah benda ni. Dia sama dengan benda ni. So, bila kita jumpa 1 tambah 2 sehinggalah K ni, kita boleh gantilah menggunakan K darab K tambah 1 per 2. Per 2. Okay, maksudnya ini sama dengan benda ni. Sebab tu kita ganti. Okay, kemudian tambah dengan apa yang kita tak ganti tu lah. K tambah 1. Okay, sampai sini ada yang confused tak? Kenapa digantikan? Ataupun kenapa tiba-tiba bila K tambah 1 dia dapat macam ni? Boleh? Semua okey? Boleh. Boleh? Tadi saya tanya ada yang tak faham masa dalam tutorial kan? So dekat sini kena faham lah. Maksudnya bila kita salin je, next step selepas tu cuba gantikan dengan PK ni. Ada tak term of PK dalam ni so that kita boleh ganti dengan apa dia punya persamaan tu lah. Okay. Kemudian daripada sini adalah matematik biasa di mana aim kita sekarang kita nak buktikan biar dapat macam ni. So sekarang kita ada macam ni which is tak sama dah kan? Lain bentuk dia. So kat sini kita cuba permudahkan dia which is kalau awak tengok sini sebenarnya dia per 1 lah cuma dia tak tulis. Okay, so bila kat bawah ni 2, yang ni 1, apa yang kita kena buat samakan lah dia punya pembawah ni. So yang ni macam biasa saya rasa semua orang tahu. Darab dengan 2 lah. So 1 nak dia samakan dengan 2 awak kena darab 2 lah. So bila darab 2 kat bawah, atas pun kena darab 2 jugalah. Dia tak boleh darab bawah je. Okay, so dia akan jadi K plus 1 tambah 2 K plus 1 yang ni per 2. Kan? Cuma kita darab je lah dia punya bawah tu dengan atas darab dengan 2. So daripada sini kalau kembangkan balik dapat K kuasa 2 tambah K. Kan yang ni darab yang ni dapat K kuasa 2. K darab dengan 1 dapat K tambah 2 darab K, 2K, 2 tambah dengan 2 darab 1 dapat 2 per 2. So tak sama lagi dengan form kat atas ni. Awak boleh simplify lagi lah. So dia akan dapat K kuasa 2 tambah 3K kan K tambah 2K, 3K tambah dengan 2 per 2. Okay, so yang ni awak boleh factorkan dia lah. Kalau factor, awak akan dapat sama macam ni. K tambah 1, K tambah 2. K tambah 1, K tambah 2 per 2. So kalau misal kata awak tak tahu nak factor, awak boleh juga daripada sini, awak ambil je belah kiri ni. K tambah 1 dengan K plus 2 per 2. Cuba awak kembangkan. Sama tak? Dan daripada sini, kalau kembangkan K kuasa 2, K darab K kuasa 2 tambah dengan K darab 2, 2K tambah dengan 1 darab K, K tambah 1 darab 2, 2 per 2. So yang ni akan jadi K kuasa 2
tambah 2 tambah 2K tambah K, 3K tambah dengan 2 per 2. So dia akan sama macam tadilah. K kuasa 2 tambah K kuasa 2 tambah 2. So dekat sini baru kita dapat buktikan benda ni sama dengan right hand side. Okay, so ini dari tadi kan kita start dengan left hand side kan. So left hand side ni bila kita prove dapat sama macam right hand side. So dari situ barulah conclude, therefore our PN yang original lah, our PN. Original kita PN, TK tu kita guna masa induktif je. So our original is PN, so PN is true. Maksudnya kita dah buktikan our PN is true for dia punya domain lah, for n, for all n which is positive integer tadi. For all n is elemen kepada positive integer. So conclusion ni penting, dekat sini pun penting awak conclude dia sama dengan right hand side. Lepas tu dekat gantian ni pun penting, sini semua part-part yang diberi markah lah. Kemudian macam mana awak samakan dia punya denominator tu. Okay, bukan sekadar tulis je lah. Maksudnya awak kena show macam mana tiba-tiba awak dapat yang last tu. Okay, kemudian dekat PK plus 1 ni pun penting. Bahagian-bahagian yang biasa diberikan markah lah. So jangan miss even satu step pun. Tulis je semua. Okay, ada soalan untuk inductive step? Tak ada. Tak ada? Yang lain? Kalau nak tanya boleh tanya terus. Okay, so kalau awak apply benda ni, kalau ingat lagi, mula-mula masuk chapter ni, kita cakap pasal anak tangga kan. Yang ni, kalau ingat lagi. So kalau kita tengok dekat sini, dekat step 1 ni, ibaratnya macam kita buat basic step lah. Kan kita masukkan nilai n tu. Bila anak tangga yang pertama, n equal to 1, okay, awak dapat betul. So kita assume bila anak tangga ke K ni masa induktif lah. Katakan masa anak tangga yang ke K, tak tahulah nilai berapa tapi kita assume K. So bila kita kata PK tu true, kan, pada anak tangga yang ke K tu betul, so kita assume pada anak tangga PK plus 1 pun betul. So bila kita dapat buktikan this induktif, barulah kita boleh conclude untuk kesemua anak tangga which is n lah. Untuk semua n, K ni adalah yang berada di dalam n lah. Tapi keseluruhannya untuk kesemua anak tangga which is Pn, our proposition tu adalah betul untuk semua anak tangga. Anak tangga tu depend lah, positive integer ke apa ke. So itulah dia punya apa yang kita buat dengan nak relatekan dengan contoh pada kalau kita naik tangga lah. Kan, kenapa tiba-tiba kejap guna K, kejap guna N. So yang ni lah kena faham. Basic step tu ibarat mula-mula tu induktif. Kalau kita ambil mana-mana nak tangga, kemudian kita conclude. Kita boleh naik ke semua tangga. So dekat PN ni. Okay, so itu main induction pattern bukan divisible lah. Dan kita ada satu lagi untuk divisible. Okay, so kalau tak ada soalan, saya proceed untuk divisible. Okay. Untuk divisible, maksud dia adalah nombor yang boleh dibahagi tepat. So kalau ada sesuatu nombor, katakan kita kata divisible by 3 kan.
sesuatu nombor yang boleh dibahagi dengan 3, awak akan dapat suatu nombor lah, which is integer. Maksudnya bukan perpuluhan, integer. So let's say that integer kita wakilkan dengan K. Okay, sesuatu nombor yang boleh dibahagi dengan 3, awak akan dapat integer. Maksudnya dibahagi tepat, awak dapat suatu nombor integer lah. Kalau real number ada perpuluhan, kalau integer tak ada. So kalau kita bawa K3 ni ke belah kanan, so dia akan jadi 3K kan. So maksud dia kita baca nombor ni adalah multiple of 3. Nombor ni adalah multiple of 3. Kalau kita susun macam tu lah. Okay, so itu apa yang dia terang kat sini. Kemudian, yang ni sama, divisible by 7. Okay, untuk induction yang melibatkan divisible, katakan this example, sesama juga dia kena ada basic step dengan inductive step. So untuk basic step, okay, katakan yang ni dia nak buktikan n kuasa 3 tolak n boleh dibahagi tepat dengan 3. Okay, kita nak bukti yang ni boleh dibahagi tepat dengan 3 untuk kesemua n di mana n tu adalah integer. Okay, so bila integer dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif lah. Sebab dia bukan positif integer tapi integer. Okay, so untuk basic step, saya cuba letak sini. N kuasa 3 tolak n divisible by berapa tadi? 3 by 3 di mana n tu adalah integer kan. Okay, so basic step untuk divisible ni, awak ambil je mana-mana nombor integer. So let's say kita nak buat dengan n equal to 1. So when n equal to 1, masukkan dalam ni lah. So 1 kuasa 3 tolak 1. Awak akan dapat kosong. So kosong ni awak boleh bahagi tepat dengan 3 kan. Maksudnya bila awak tekan calculator, kosong bagi 3. Awak dapat apa? Kosong bagi 3 dapat apa? Kosong. Kosong. So kosong tu boleh dibahagi tepat dengan 3, is divisible by 3 kan. So try lagi nombor lain, katakan n equal to 2. So when n equal to 2, 2 kuasa 3 tolak dengan 2. Dapat 5. 2 kuasa 3 tolak dengan 2. 6. 6. Okay, so 6 is divisible by 3 juga. Boleh dibahagi tepat dengan 3. Maksudnya 6 tu bila awak bagi 3 awak dapat 2 kan. So 6 tu boleh dibahagi tepat dengan 3. Okay, kemudian try lah another value. So nilai yang awak kena test ni buatlah dalam 2 hingga 3 value lah. Okay. Kemudian settle untuk basic step. Maksudnya awak buktikan beberapa nombor di dalam integer tu boleh dibahagi tepat dengan 3. Okay, so boleh proceed dengan induktif. Kalaulah bila masukkan nilai ni, nilai tu tak dapat dibahagi tepat dengan 3. So tak perlu proceed lah kepada induktif. Stop je kat situ. Okay, so in this case kita boleh proceed kepada induktif. Okay, so untuk induktif, first kali bagi nama lah. So tadi kita ada n kuasa 3 tolak n, which is dia involved dengan variable n. So kita namakan dia Pn lah. Pn equal to n kuasa 3 tolak dengan n. Dia boleh dibahagi dengan 3. Which is kalau awak bahagi awak akan dapat suatu integer. Let's say saya nak guna k. Okay, maksudnya benda ni awak bahagi 3,
awak akan dapat suatu nombor. Kan, nombor tu saya wakilkan dengan K. So, itu adalah Pn. Ataupun kalau nak simplify, Pn ni equal to, kalau 3 ni bawa ke tepi, akan dapat n kuasa 3 tolak n equal to 3K. Maksudnya benda ni adalah multiple of 3K. Okay, dah ada Pn, kita kena assume lagi satu which is term selepas ataupun hasil tambah sehinggalah n tambah 1. Dia bukan hasil tambah sehinggalah n tambah 1. So tadi Pn, then kita ada Pn plus 1. So untuk kesemua n, awak gantikan dengan n plus 1. Tolak dengan n plus 1 per 3. So kat sini kita tak boleh guna K. Macam tadi n ni kita gantikan dengan n plus 1. So n kat sini n plus 1. Tapi bila K kat sini kita tak boleh ambil K. Sebab bila awak tambah 1, awak tak akan dapat nilai yang sama. Contoh, kalau kat sini awak ada 1/2 kuasa 2 tolak dengan 2 bahagi 3. Awak akan dapat suatu nombor kan. Tapi bila 2 ni awak tambah dengan 1, okay, bahagi 3, awak tak akan dapat nilai K, dapat nombor lain lah sebab awak dah tambah 1 kan. Mustahil dia akan dapat nilai juga, nilai yang sama. Katakan sini awak dapat nilai 4 tolak 2 bahagi 3, 2/3. So kat sini mustahil awak dapat 2/3 juga sebab awak dah tambah 1 kan. Nilai dia akan lari lah. So sama juga kat sini, bila awak tambah 1, tak mungkin awak dapat K. So awak dapat nilai lain. So that nilai yang lain tu saya wakilkan, let's say guna M. Okay, so macam tadi K, yang ni bila tambah 1 dapat nilai lain which is M. Okay, kemudian dah dapat Pn plus 1, sama juga kalau nak susun balik. Pn plus 1 ni sama tolak n plus 1. Kalau yang ni awak nak naik ke belah kanan, dia akan jadi 3m lah. Okay, so daripada sini, untuk proceed kepada inductive step, dekat mana dah kita dekat, ni Pn dia, ini Pn plus 1. Okay, so sama juga awak akan ambil daripada belah kiri tu, kan, belah kiri yang ni, awak salin balik ni. So sekarang ni kita nak prove n tambah 1 kuasa 3 tolak n plus 1 akan sama dengan benda ni. Kita nak buktikan benda ni adalah sama dengan benda ni. So start daripada sini. So left hand side. Okay. N tambah 1 kuasa 3 tolak dengan N tambah 1. So yang ni macam biasa, kita akan cari supaya awak boleh ganti dengan Pn. Supaya awak boleh simplifykan dia lah. So ada tak term N kuasa 3 tolak N di dalam ni? Tak nampak lagi kan? So awak kena kembang dululah. N tambah 1 kuasa 3 tu dia bersamaan dengan apa? So saya tunjuk dekat nota terus. Okay, so bila awak kembangkan, sebenarnya awak dapat benda ni lah. Kan, awak dapat yang ni. Bila kembangkan N tambah 1 kuasa 3. So macam mana nak kembang? Kena buat satu-satu lah. So katakan kuasa 2. Awak dapat berapa? Dah dapat answer ni, barulah awak kuasa lagi sekali. Sebab dia N tambah 1 ada 3 kali kan. Okay, so yang ni boleh praktik lah. Okay, kemudian lepas dah dapat yang ni, daripada sini, tadi kalau ingat balik, our Pn equal to N kuasa 3 tolak N bahagi ataupun sama juga dengan 3K. Kan, our Pn tadi. Ni.
Pn kita sama dengan n kuasa 3 tolak n equal to 3k. Okay, saya tulis balik sini. Okay, so sekarang ni ada tak n kuasa 3 tolak n dalam our expansion tadi? So kalau ada, kita boleh ganti dengan 3k ni. So, kalau kita tengok kat sini, kita ada n kuasa 3, kita ada tolak n, kan? Which is benda ni. So kalau kita susun balik, letak kat depan, dia jadi macam ni lah. Yang ni susun je, susun daripada atas ni, simplify. So n kuasa 3 tolak n letak depan, selebihnya kat belakang lah. Okay, so yang ni kita dah ada, kita boleh ganti dengan 3k. Sebab benda ni sama dengan 3k. So 3k tambah dengan selebihnya lah. Daripada sini, ingat balik apa yang kita nak prove adalah kita nak buktikan ni tadi kan, dia sama dengan 3m. Dia adalah multiple of 3. So, kalau tengok kat sini semua huruf nombor 3 kat depan. Kita boleh factorkan dia, keluarkan 3 dan jadi macam ni. Keluarkan 3. Which is kalau kita wakilkan yang dalam kurungan ni dengan m, so kita akan dapat 3m lah, where m equal to this one. So kita dah buktikan benda ni yang daripada belah kiri tadi sama juga dengan 3m, which is where m tu equal to this one. Maksudnya kita dah buktikan benda ni adalah multiple of 3. Kan, sebab ada 3 kat bawah ni. Maksudnya dia boleh bahagi dengan 3 lah. Okay, so kita dah provekan dia. So itu beza dengan math induction yang biasa tu. Dia berbeza pada basic step dia lah kat sini. Induktif tu lebih kurang sama je lah. Okay, setakat ni ada soalan tak untuk divisible? Ada Saya pun. nak tanya. Kat mana? Siapa dulu tadi? Nak tanya. Macam mana yang last step tu kan dapat 3M kan? Macam mana boleh dapat 3M tu? Tak faham yang step yang atas dia yang sikit tu. Yang 3 dalam kurungan K tambah N kuasa 2 tu. Okay, daripada sini, dekat sini, tahu kan kenapa dapat macam ni? Yang dekat sini. 3K. Yang tu tahu. Yang ni tahu? Tahu. Kan? Okay. So daripada sini, dia just nak keluarkan 3 je lah. So kalau kat sini, kalau tak nampak, cuba buat daripada sini. Dia sama je. Cuma yang ni dia tunjuk K ni, yang ni dia factor dulu. So kalau daripada sini, awak factor macam biasa je. Daripada 3 kan. 3 tu awak keluarkan 3. First kali awak ada K kan. So K tambah dengan yang kedua awak ada N kuasa 2. Yang ketiga awak ada N. Aik kenapa dapat macam tu? 3N. Sekejap macam silap di sini. Okay. Kalau dekat sini, saya start daripada awal lah. Betul ke tak? N kuasa 3 tolak dengan N tambah 3N kuasa 2 tambah 3N. N kuasa 3 tolak N tambah 3N kuasa 2 tambah 3N. Okay. So ini yang ditinggal. Lepas tu dekat sini awak ganti dengan 3K kan. So itu adalah 3K tambah dengan 3N squared tambah dengan 3N. Kan, lepas tu daripada sini sebenarnya boleh keluarkan 3 lah sebab persamaan dia 3. So factorkan 3. Lepas tu kat dalam dia ni ada K kan, yang pertama kat 3 keluarkan 3 ada K kat dalam tambah
Yang kedua ni awak ada n squared. Yang ketiga awak ada n. Dia bukan 3 kat belakang ni, dia ada n. Okay, so dia akan dapat 3m where m equal to k tambah n squared tambah n. Betul tak? So dekat sini awak keluarkan je lah 3 ni. Okay, boleh? Okay, ada silap typo kot kat sini ni. 3n squared tambah, salah tu. Maksudnya kalau kat belakang tu ada nombor yang sama, kita kena keluarkan dia. Sebab ingat balik apa yang kita nak buat adalah kita nak prove dia dapat 3m tadi kan. Ni, dekat sini. Kita nak prove left hand side ni sama dengan right hand side, which is right hand side kita adalah 3m kan. So kita kena buktikan kita dapat 3m lah. So our 3m tu adalah benda ni. Maksudnya kita kena keluarkan juga 3 ni supaya ada sebutan 3 kat depan tu. M tu boleh jadi macam-macam lah dekat dalam ni. Tapi kita kena tulis lah M tu apa. Kan? Macam contoh yang first tadi kita buat tu. Mana tadi yang ni kan? Yang ni. Yang ni kita nak buktikan kita dapat K plus 1 darab K plus 2. Kan kita nak buktikan dia sama dengan kanan ni. Tu kita dah buktikan tadi. Kalau yang kedua tu kita nak buktikan sama juga. Kita nak buktikan dia equal to 3m. So bila kita dapat apa-apa, kita kena keluarkan 3 lah supaya sama apa yang kita nak buktikan tu. Kalau kita tak keluarkan, contoh awak biar sampai sini je. Salah lah sebab apa kita nak buktikan 3m. Which is tak sama kan. So kena at least cari form yang sama pada akhirnya tu. Okay, boleh? Boleh. Okay, orang lain? Boleh. Okay. Doktor. So, Nak tanya, kenapa M sama dengan K tambah N kuasa 2 tambah N? yelah sebabnya kan last kali awak dapat yang ni kan? Betul tak? Last kali. Dapat So benda ni, benda ni sama juga dengan 3. Sama juga dengan 3. Dalam kurungan ni disebabkan saya nak buktikan dia adalah 3M tadi. M ni boleh jadi macam-macam lah. So 3 kita ada. M tu yang dalam kurungan tu. Sebab tu kita wakilkan dengan M. Tapi kita kena tulis lah M tu apa? M tu adalah K tambah N kuasa 2 tambah N. Kita wakilkan je. Supaya bentuk dia sama. Boleh? Terima kasih. Okay. Okay, soalan lain? Okay, tak ada dah. Okay, so untuk chapter 4 ni kena practice banyak sikit lah. Okay, sebab mungkin chapter ni agak dia tak susah mana pun, cuma kena exercise lebih sikit. Dia punya jalan pengiraan tu step dia sama je. Kan, tapi yang penting kena faham lah apa yang cuba awak buat tu. Macam tu. Okay. So itu je untuk chapter 4. Next week adalah minggu akhir sebelum cuti pertengahan kan. So untuk next week mungkin kita akan ada test 1 which is cover from chapter 2 and chapter 3. 2 chapter je. Okay, so selebihnya quiz 2 and test 2 lah. Okay, so boleh study daripada sekarang. Jangan esok nak test, hari ni barulah nak tanya soalan kan. So sepatutnya study daripada sekarang lah.
untuk chapter 2 dan 3. Okay, so saya rasa itu je untuk quiz tadi. Hopefully saya tak tengok lagi. Awak dapat tengok ke result yang awak dapat tadi? Boleh. Boleh kan? Dia Boleh. keluar last kali kan? Okay. So ada beberapa orang yang PM dia masalah lah apalah. So basically sepatutnya bila menjawab tu kena maklum terus lah sebab biasanya kita takkan buka dah lah second time sebab macam tak adil lah untuk kawan awak yang lain kan. Kecuali kalau memang betul ada masalah internet, maklum segera waktu quiz tu. Jangan 2-3 jam lepas tu baru maklum. Tu macam bukan masalah internet tu. Kan? Okay, benda ni sebenarnya praktis jugalah untuk awak punya test. Test pun sama maksudnya biasanya test ataupun final exam kita akan bagi extra time untuk upload. Kalau misal kata soalan tu memerlukan awak snap lepas tu upload kan. So akan ada extra time lah untuk tu. Cuma silapnya ada student yang dia guna masa extra tu untuk jawab lagi. Jadi dia tak sempat nak upload. So setiap kali quiz ataupun test awak kena jagalah masa tu. Kalau masa menjawab dah tamatlah. Kalau untuk upload, tinggal upload je. Jangan nak jawab lagi soalan lain. So jadi rugi kat situ lah. Kena pancul. Okay, so saya rasa itu je daripada saya untuk hari ni. Terima kasih semua dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi